Umat Islam perlu menjadikan semangat Aidiladha sebagai landasan untuk terus bersatu dan saling menghormati demi kemakmuran negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ini termasuk menjadikan Aidiladha sebagai wadah memperkukuh keimanan, mempererat perpaduan serta memperingati erti sebenar pengorbanan. Datuk Haji Ji dalam perutusannya menyifatkan Aidiladha manifestasi ketakwaan dan kesyukuran terhadap nikmat kehidupan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ia seharusnya dipenuhi dengan takbir, tasbih dan tahmid sebagai simbol kesyukuran dan keinsafan. Beliau turut mengajak rakyat negeri ini menghayati semangat perjuangan dan pengorbanan agung Nabi Ibrahim alaihi salam dan anak kanda baginda Nabi Ismail alaihi salam yang menggambarkan ketaatan mutlak dan keyakinan yang tidak berbelah bagi terhadap perintah ilahi. Semoga sambutan Aidiladha kali ini akan memperteguhkan lagi keimanan dan ketakwaan kita terhadap kebesaran dan keagungan Tuhan, pemilik dan penaung sekalian alam, di samping memperkukuhkan persaudaraan dan perpaduan di kalangan kita rakyat Malaysia di bumi Sabah, negeri di bawah bayu yang tercinta. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada saya serta keluarga kepada seluruh rakyat yang dikasihi di mana jua anda berada. Sebanyak 9 masjid dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kadamaian menerima sumbangan lembu korban. Sumbangan disampaikan Adun Kadamaian Datuk Iwan Benedict kepada semua wakil masjid dan surau itu di perkarangan Pusat Hikmat Adun tersebut. Datuk Iwan berkata, beliau komited untuk meneruskan acara seumpamanya pada masa depan sebagai usaha menyemarakan lagi semangat perpaduan, keharmonian dan persaudaraan. Penyampaian sumbangan sempena sambutan perayaan keagamaan ini menjadi acara tahunannya sejak dipilih wakil rakyat di kawasan Kadamaian. Ia sebagai tanda keprihatinan dan perpaduan kepada semua lapisan masyarakat berbilang kaum dan agama di kawasan itu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Iwan yang juga Ahli Parlimen Penampang berkata, Urus Setiap Pusat Khidmat Ahli Parlimen Penampang turut menyampaikan sumbangan korban kepada 6 masjid dan surau dalam kawasan Parlimen Penampang. Di Sandakan, 9 ekor lembu korban disumbangkan kepada masjid dan surau, kampung serta agensi keselamatan sempena program agihan ibadah korban gagasan rakyat Sungai Manila. Program tersebut merupakan sebahagian inisiatif menyantuni golongan asnaf termasuk pasukan keselamatan yang berada di barisan hadapan. Merangkumi seluruh kawasan di Sungai Manila. Ya, selalunya kita buat satu kawasan saja. Jadi tahun ini berbeza sedikit supaya seluruh kawasan di Sungai Manila, kampung-kampung akan mendapat habuan, khususnya kepada golongan asnaf, golongan keluarga-keluarga di Sungai Manila ini. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan sumbangan seekor lembu korban kepada pasukan Gerakan Am PGA Batalion 15 di Batu 10 Sandakan. Sementara itu, penolong pegawai pemerintah Batalion 15 PGA Sandakan DSP Ambrus Muhammad Ali berkata, sumbangan ini merupakan penghargaan kepada PGA yang berkorban masa, tenaga dan keluarga dalam menjalankan tugasan keselamatan termasuk dalam musim perayaan. Sumbangan tersebut akan menjadi satu motivasi pada pegawai dan anggota Batalion 15 PGA untuk menjalankan tugas lebih efisien dan bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan di kawasan KTJ Batalion 15. Sementara itu, Pejabat Parti Gagasan Rakyat bahagian Moyok menyumbangkan seekor lembu korban kepada Masjid At-Taqwa RTM Sabah. Timbalan Ketua Bahagiannya, Datuk Aminah Ambrose berkata, sumbangan itu bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Raya Aidiladha bersama-sama kaki tangan RTM Sabah. Ia juga sebagai tanda penghargaan dan semangat perpaduan masyarakat berbilang agama di negeri ini. Walaupun ketua bahagian kami dia bukan beragama Muslim, agama Islam, tetapi
teruskan juga kesinambungan menghormati orang bilang yang beragama Islam, dan inilah sumbangan beliau kepada kaki tangan RTM kerana yang banyak orang bilang berjasa pada masyarakat bukan sahaja di Sabah tetapi Malaysia seamnya. Beliau ditemui pemberita selepas menyerahkan sumbangan lembu korban di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Masjid At-Taqwa RTM Sabah, Ibrahim Diman berkata, pihaknya akan menjalankan ibadah korban sebanyak 3 ekor lembu tahun ini. Pengagihan kepada asnaf tetap kita berikan seperti biasa kepada karya-karya asnaf karya yang berhampiran ini dan juga pada asnaf yang telah pun kita tetapkanlah. Penglibatan wanita dalam bidang ekonomi penting bagi meningkatkan taraf hidup keluarga serta komuniti setempat. Pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS, Datuk Seri Panglima Aziza Muhammad Dun berkata, ia wajar diberi sokongan menerusi program bersifat inklusif dan berorientasikan pembangunan kapasiti. Program memperkasa usahawan wanita muda, Kuasa Wanita Kuasa Ekonomi merupakan inisiatif berimpak tinggi yang diyakini membuka lebih banyak peluang kepada usahawan muda wanita untuk terus maju dan berdaya saing. Manfaatnya ini tentulah besar kerana kita dapat mencipta ramai lagi wanita menjadi usahawan yang berjaya sampai ke peringkat antarabangsa. Contoh tadi Emily itu daripada SOK dengan hasil bulu saja dapat membantu sehingga 300 komunitinya dan menjana pendapatan 500,000 setahun. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program berkenaan di Tenom. Program dianjurkan IDS dan Perbadanan Pinjaman Sabah dengan kerjasama pejabat daerah Tenom. Ia merupakan inisiatif kerajaan bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan wanita khususnya usahawan muda untuk terus maju dan berdaya saing dalam bidang keusahawanan. Sebuah replika baharu dirancang dibina di Taman Prince Philip Tanjung Aru sebagai mengenang peristiwa Double Six. Ia sebahagian projek pembangunan semula taman bersejarah itu yang bernilai RM35 juta. Pengerusi Tanjung Aru Eco Development Tan Sri Pandikar Amin Mulia bagaimanapun berkata pihaknya akan memastikan sensitiviti keluarga mangsa dijaga sebelum meneruskan cadangan berkenaan. Pelan pembangunan replika pesawat akan disesuaikan mengikut keperluan. And in that plan, we want to include a memorial ini, but it is not a concept that we want to take this thing from there. It is only a concept whereby there is a replica of the plane dia terjatuh, so that it will remind the public in part of our Sabah history. Beliau ditemui media dalam upacara memperingati Double Six di Tugu Peringatan Double Six Sembulan. Kota Kinabalu bakal menjadi tuan rumah sidang Komander Askar Watania SKAW Siri 37 2025 pada 18 Jun depan. Asisten Panglima Pasukan Simpanan Major Jeneral Datuk Muhammad Razif C. Ahmad berkata, Bandaraya Kota Kinabalu menjadi lokasi pertama sidang itu selepas Perlis pada hujung tahun lepas. Sidang Komander Askar Wataniah tersebut bagi membincangkan pemerkasaan Askar Wataniah dari segi penyataan dan pentadbiran melibatkan logistik dan sebagainya. Datuk Muhammad Razif menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Sidang tersebut akan dihadiri 16 orang Komander Askar Wataniah berpangkat Kolonel dan Brigadier Jeneral dari seluruh negara. Kunjungan ini bertujuan menjemput Tun Musa sebagai tetamu kehormat dalam majlis makan malam bersempena dengan sidang berkenaan. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lidia Yusrina di Kuching. Mewakili warga kerja RTM Sabah mengucapkan Selamat Hari Raya Adil Adha. Dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.